Okey, cantik. uh, Abang ajak Kak Norma. Okey, terima kasih semua. Minta maaf mungkin dia lari sikit sitting je. So saya tak dapat masuk pakai mikrofon hari ni. Minta maaf. Okey. So tajuk hari ni basically lebih kurang kepada teaser lah. Teaser kepada salah satu ingredient yang akan ada pada kita punya produk baru. Okay. So that's why kita bawa tajuk hari ni adalah misai kucing lah. Okay, tak dekat sangat ni saya. Okay. So misai kucing ni basically sangat-sangat terkenal dekat kita. Hai Aunty Regina. Apa nama? Sangat-sangat terkenal dekat serantau Asia Tenggara lah, especially kita di Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina. Ini dan juga Brunei. Ini antara negara-negara yang mampu mengeluarkan ataupun kita boleh jumpai lah misai kucing ni sendiri. Sebenarnya misai kucing ni sangat-sangat mudah untuk kita untuk kita tanam. Kalau tengok yang ini saya nak cara tanam semua tu kena tanya orang yang pandai tanam lah. Saya tak sempat lagi bertanya dengan bapak saya. Bapak saya memang pakar dalam buat tanaman ni. Dia memang belajar dalam bahagian ni. Tapi kalau tengok apa yang saya dapat daripada saya kaji sikit lah tadi. Kalau tengok sebenarnya pokok misai kucing ni sangat-sangat high in demand sekarang ni sebabkan dia punya kelebihan ataupun kebaikan yang akan kita dapat sebagai pengguna ataupun orang yang mengamalkan ataupun mengambil misai kucing ni dalam diorang punya diet seharian. Dan benda tu sangat-sangat mudah untuk ditanam. Kita boleh jumpa misai kucing ni biasanya dekat tepi-tepi jalan ataupun dekat tanah lapang, dekat tanah dekat kawasan tanah tinggi ataupun dekat kawasan yang landai. So sangat-sangat mudah. So siapa-siapa yang ada tanah lebih ataupun suka bercocok tanam, bolehlah cuba berjinak-jinak menanam misai kucing ni. Mana tahu boleh dibekalkan ataupun bekalkan kepada orang-orang yang memerlukan, dapat extra income. Tak pun jual sikit pokok misai kucing dekat orang lain. So pokok misai kucing ni basically kalau kita tengok dekat Malaysia sendiri, dia ada dua jenis lah. Satu yang berwarna putih, satu lagi yang berwarna purple ataupun ungu. Itu yang kebiasaannya kita akan jumpa kalau kita pergi cari pokok tu sendirilah. Okay. And kalau kita compare pokok misai kucing ni, basically dia punya pokok dia seakan-akan lebih kurang macam peppermint. Daripada rasa pun tak adalah macam peppermint, cuma dia rasa-rasa agak lebih kurang macam bitter sikit lah. Kalau peppermint tu sedap sikit rasanya kan. Cuma kalau dia punya features itu lebih kurang macam peppermint pokok dia. Okay. So itu daripada segi karakter pokok tu sendiri. Sebab saya takkan cerita pasal karakter pokok, sebab itu bukan bidang saya. Saya nak merepek bahagian tu pun saya tak boleh merepek panjang-panjang. Cuma je saya nak share sikit. Kalau tengok misai kucing ni, nama dia kalau contoh kita pergi ke Indonesia, nama dia remujung ataupun kumis kucing. Kumis ni biasalah misai kalau untuk orang Indon. Kalau English dia Javati. Kalau yang Thailand yang ini saya tak kerti nak sebut nama dia. Itu nama-nama lain lah. Kalau contoh anda nak cuba Google ataupun anda nak cuba mencari khasiat yang ada pada kita panggil misai kucing itu sendiri, itu nama-nama lain yang anda boleh cuba type. Waalaikumsalam Abang Otai Business. Siapa Abang Otai Business kita ni? Nampak segak dia punya gambar dekat profile picture dia tu. Okay. So tanpa melengahkan masa, Kak Ina ada tanam. Alhamdulillah. Bolehlah lepas ni kalau menyinggah ke sana kita boleh minta sikit. Sebabnya misai kucing ni sebagai contoh lah, kalau misai kucing, kalau contoh kita nak buat nak guna direct, tak pastilah kalau kita pandai nak guna atau tidak. Tapi sebenarnya kalau misai kucing ni sangat-sangat tinggi dengan antifungal ataupun antimicrobe. So ada kita panggil banyak sekarang daripada segi in term of food tech lah, food technology, dia nak cuba menggunakan macam herba-herba atau pokok-pokok yang ada karakteristik macam ni,
anti-microbe ataupun anti-fungal untuk dicampurkan dalam diorang punya produk-produk. Contoh macam, sebagai contoh lah, kita buat krim dalam makanan ataupun dalam kita punya benda dalam tin untuk menggantikan bahan-bahan pengawet yang panggil kimia ataupun chemical. Dia nak gunakan in term of lebih kepada natural ataupun kurangkan benda-benda kimia. Sebab sekarang ni kan dah ikutkan pasaran, ikut trend, kita more toward to natural punya thing. Dah tak nak pergi sangat pada benda-benda chemical atau benda-benda proses. So sekarang in term of food tech punya industri, diorang dah memikirkan cara apa barang-barang ataupun apa plant ataupun apa herba, pokok-pokok herba yang sesuai untuk mereka gunakan as bahan pengawet. So misai kucing, pokok misai kucing ni juga adalah salah satu pokok ataupun bahan yang diorang dah ketengahkan ataupun diorang fikirkan untuk digunakan sebagai bahan pengawet yang natural lah. So kalau nak guna sendiri buat, mungkin anda nak buat apa makanan sendiri, nak letak misai kucing ni, saya tak pasti apa rasa dia. Itu anda boleh buat eksperimen sendirilah. Tapi memang sangat-sangat memang dia tinggi dengan apa nama tu, dia boleh fight dengan bakteria-bakteria yang menyebabkan kita punya makanan yang kita letak kita punya misai kucing ni, insya-Allah dia akan tahan lebih lama. So tanpa perlu letak kita punya bahan pengawet, kita dah perlukan saja bahan yang natural, insya-Allah punya makanan tu akan tahan lebih lama. Okey. Okey, kejap. So kalau kita tengok, kalau kita cuba carilah misai kucing ni, memang tadi saya dah ada share dalam grup untuk iklan kita, saya punya sharing pada petang ini ada dah beritahu ada yang orang tahu misai kucing ni memang sangat-sangat terkenal untuk membantu orang yang ada kencing manis. Itu betul. Okey, kalau tengok kajian ataupun artikel-artikel yang ada, memang ada artikel-artikel yang menunjukkan ataupun diorang buat kajian kepada orang yang ada masalah kencing manis. Misai kucing ni dia punya apa nama tu, good ingredient ataupun bahan-bahan yang penting ataupun bahan-bahan yang bagus yang wujud pada misai kucing itu sendiri mampu untuk mengawal ataupun menjaga kita punya blood sugar level. Kalau ikutkan bacaan saya, kajian yang dia buat tu dia buat pada orang yang ada kencing manis dengan orang yang tak ada. Dia buat macam itulah. Okay, so dia nampak perubahan ataupun apa nama tu, tindakan blood sugar level tu bila kita amalkan misai kucing tu dalam satu certain dosage, dia mampu mengawal kita punya blood sugar level tak spike terlalu tinggi. So insya-Allah benda tu akan membantu. Dan itu antara salah satu kelebihan yang ada pada pokok misai kucing lah. Okey. So maksudnya kalau contoh anda ada kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang tengah mencari ataupun tengah pening kepala, dah jaga makan, dah kena makan ubat metformin ataupun glycoside, doktor dah suruh turun berat badan, dah dapat turunkan berat badan, tapi still lagi pening kepala. So kadang-kadang kita boleh cuba cuba amalan-amalan yang alternatif lah, kita panggil perubatan alternatif. Kita carilah macam contoh herba-herba macam ini. InsyaAllah kalau kita tak ada apa nama tu, benda ni tak kontradik dengan kita ni, InsyaAllah benda tu tak akan memberi apa-apa side effect pada diri kita. Sebabnya basically kalau herba-herba ni, kalau macam tu kita minum, dia tak ada masalah sebab kita just ambil dalam dosis yang sedikit. Kita tak ada ambil macam dalam dosis yang banyak. Macam contoh kita ambil sampai 5-6 kilo satu hari, tak ada. So benda ni kita boleh amalkan sebagai kita panggil apa, sebagai cara-cara lain ataupun ikhtiar lain yang kita boleh lakukan. Itu berkenaan dengan kencing manis. Sebab kencing manis ni sangat-sangat sukar untuk kita kawal bagi orang yang suka makan. Waalaikumsalam Cik Uti, apa khabar? Okay. So dan satu lagi, kencing manis ni dah jadi satu kelaziman untuk kita rakyat Malaysia. So kita kena lakukan sesuatu, and kita perlu rajin berusaha dan jangan putus asa. Walaupun orang cakap kencing manis ni tak boleh tak boleh diubati, orang sekali ada, insya-Allah sampai bila ada. Tapi sebenarnya walaupun benda tu tak boleh hilang, tapi kita boleh kontrol. Lama-lama kita dah tak perlu depend pada ubat doktor. Sebab kalau kita betul kontrol blood sugar level kita dalam satu jangka masa yang lama, insya-Allah doktor pun akan bebaskan kita lah daripada dependent dengan ubat macam contoh metformin ke, glycoside ke, ataupun cucuk insulin ke. Yang penting anda sendiri sanggup sanggup berusaha ataupun cuba mengubah cara hidup kita. Sebab
Yalah, penyakit-penyakit macam contoh kencing manis ni, macam saya cerita je sebelum ni, yang ini adalah salah satu penyakit-penyakit yang akan memanggil kawan-kawan baik yang lain. Metabolic syndrome. Kalau satu dah ada, kita tak jaga for the long term atau setahun 2 tahun lagi, datanglah kawan-kawan baik dia dan takut jadikan benda yang tak sepatutnya, contoh jadi stroke ke, sakit jantung. Terima kasih Kak Mani, dia sanggup Google untuk saya tu, dia cari dia punya specific name. Saya tak nak sebut panjang-panjang dia punya specific name sebab saya pun takut tergeliat lidah saya. Terima kasih Kak Mani, sangat-sangat membantu saya. Memang kalau tengok tahun 2009 ke 2003 saya lupa. Semalam saya cari, saya ada baca dekat The Star. Dia ada keluar berkenaan dengan apa kita panggil, berkenaan dengan misai kucing ni. Dia tulis spesifik write up lah berkenaan dengan misai kucing ni, dan dia orang Malaysia mengkomersialiskan dari segi yalah Mardi sendiri dah buat research dan dia orang komersialiskan misai kucing ni dekat pasaran. InsyaAllah benda tu memang sangat-sangat berguna and safe lah nak consume pun. Sebab kalau tengok bukan setakat Malaysia saja buat research, luar negara pun dah selalu buat research pasal berkenaan dengan misai kucing. Saya baby baru saya cerita pasal satu benda je berkenaan kelebihan yang ada pada misai kucing tu. Baru cakap pasal berkenaan dengan kencing manis. Okey, yang keduanya biasanya kalau ada kaitan dengan kencing manis, dia mesti ada sipi-sipi kaitan dengan turunkan berat badan. Memang misai kucing ni insya-Allah dia akan ada cara untuk membantu kita turunkan berat badan. Cara dia line ni dia main-main pula. Minta maaf ya, dia mencak-cak je line kita. Misai kucing ni macam mana dia membantu kita untuk turunkan berat badan? Dengan cara adalah dia membantu kita untuk mengawal selera makan kita. Nanti ada certain hormon yang terlibat, ada XY, ada 2-3 hormon. Saya malas nak baca. Dia ada 2-3 hormon memang spesifik, nama dia pun panjang sikit. Yang penting dia macam XY, apa lagi dua. Yang fungsi, satu lagi dengan kita punya hormon leptin. Ini hormon paling penting lah untuk trigger ataupun untuk mengawal atau bagi signal kita rasa kenyang. Kalau hormon paling utama ni pun kita tak boleh kontrol ataupun kita tak boleh jaga dia punya function, memang kita susah nak rasa kenyang. Makanlah 10 pinggan sekalipun, insya-Allah anda takkan rasa puas, anda akan cari lagi. Disebabkan kita punya kita punya reseptor ataupun kita punya tempat yang nak mengatakan signal cakap aku dah kenyang ni tak berfungsi dengan baik. Dia umpama macam kita punya toilet pump yang kat rumah tu. Patutnya kalau dia sampai satu threshold, dah sampai tahap yang kita panggil air tu dah sekata, dia akan tutup injap dia tu, dah dia tak boleh isi. So lebih kurang macam perut kita lah. Dia akan isi. Tapi sebabkan kita punya injap atau kita punya leptin tak berfungsi, kita tak boleh nak berhenti makan atau kita tak puas nak makan. Selagi itulah kita makan je. So insya-Allah dengan amalkan kita makan misai kucing ni, insya-Allah dia akan membantu untuk balancekan ataupun strengthenkan fungsi hormon-hormon yang berkaitan dengan memberi signal kenyang itu sendiri. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga dia berkait rapat juga dengan turunkan berat badan. Yang ini saya dah cerita pasal semalam lah berkenaan dengan kita punya tahap kesihatan sistem usus kita. InsyaAllah leptin pula salah. Misai kucing ni dia ada satu kita panggil karakteristik yang mampu untuk menghasilkan satu bahan kimia yang akan menjaga ataupun melindungi kita punya liang ataupun layer usus kita. So bila bahan kimia ataupun barang tu dihasilkan ataupun letak dalam kita punya usus, kita punya good bacteria tu akan berinteraksi dengan bahan tersebut dan menyebabkan kita punya usus tu akan jadi lebih sihat. So ini antara kaitan lah kalau contoh nak cerita pasal di turunkan berat badan tu, selain daripada dia mampu untuk kawal ataupun mengawal selera makan kita, dia menjaga ataupun melindungi kita punya sistem usus tu sendiri. So selain daripada usus, dia jaga lindungi kita punya usus sudah daripada dengan cara memberikan chemical reaction yang untuk melindungi kita punya usus. Dia juga ada tadi yang kita cakap, ada anti-fungal, antibacterial punya reaction yang sangat-sangat kuat
yang ialah bakteria dalam badan kita terlalu banyak ataupun banyak pelbagai jenis bakteria apa jahat baik atau jahat yang kadang-kadang kita tak tahu, kita nak bezakan macam mana. So dengan ada makanan yang tinggi dengan antibacterial function, insyaAllah orang kita makan, dia akan mampulah untuk protect kita punya badan ni ataupun usus kita ni supaya tak dijangkiti ataupun tak diracuni dengan bakteria yang tidak baik. So kalau contoh, sebagai contoh, mungkinlah kita ni senang keracunan makanan ataupun perut ni sangat-sangat sensitif. So kita makan makanan yang tinggi dengan antibakteria dan juga makanan tinggi dengan makanan tinggi yang tinggi probiotik dengan juga makanan-makanan yang ada fungsi antifungal, ni insyaAllah dia akan mampulah untuk melawan ataupun mengurangkan rasa perut sensitif tu sendiri pada diri kita. And selain daripada antifungal, antibakteria tu, macam saya cakap tadi, dia mampu untuk menjadi bahan pengawet semula jadi untuk makanan-makanan yang kita nak prepare ataupun nak simpan untuk long term. Yang ini dia nak kena tengok jugalah penerimaan kita, apa dia punya aftertaste once kita campur dengan misai kucing tu. Kalau kita buat sendirilah, kalau in term of kilang-kilang ke apa, dia orang ada alat-alat yang dia orang boleh gunakan untuk alter ataupun dia orang nak keluarkan tekstur ataupun bahan yang baik tu daripada pokok misai kucing tu sendiri. Itu berbezalah kalau dengan cara kita nak guna sendiri. Okey. So yang tiga ni, yang keempat, pokok misai kucing ni juga selalunya ada dikaitkan dengan apa kita panggil, dengan untuk pokok misai kucing dia juga bagus untuk orang-orang yang ada masalah high blood pressure. Sebabnya kenapa? Kalau menurut kajian, misai kucing ni mampu untuk mengelakkan ataupun menghalang kita punya darah platelet ni untuk tidak melekat, untuk tidak melekat lah. Maksudnya dia takkan melekat dalam kita punya saudara dan menyebabkan benda tu akan block kita punya saudara dan juga akan mengurangkan kita punya blood pressure. So walaupun kita tahu banyak sangat herba di luar sana yang mampu ataupun yang memberikan efek yang lebih kurang sama macam misalnya seperti ginkgo, apa lagi, ni kan herba lah, CoQ10, fish oil, ada yang efek lebih kurang sama. Herba saya lupa yang lain. Selain daripada ginkgo, saya ada lupa apa yang improve blood pressure. Dah tinggal beberapa bulan dekat kedai-kedai suplemen, saya dah lupa dah herba-herba yang sesuai untuk yang blood pressure ni. Okay, so walaupun banyak produk di luar sana yang ada efek yang lebih kurang sama, so misai kucing sendiri dah ada kajian yang membuktikan, walaupun tak banyak kajian yang strong, tapi ada rakyat-rakyat yang menunjukkan dia mampu untuk mengelakkan kita punya darah tu daripada melekat dan menyebabkan risiko dia membuatkan blockage dalam kita saudara dan juga dapat mengurangkan kita punya blood pressure. So untuk orang yang ada masalah darah tinggi, insyaAllah ini sebagai satu alternatif ataupun bantuan untuk diri kita lah untuk mengurangkan kita punya blood pressure. Especially kalau kita ni jarang-jarang exercise, selalu tidur lambat ke ataupun selalu stres, so kita boleh amalkan, mungkin kita ambil tea yang ada misai kucing. So dia akan membolehkan ataupun menjadikan kita punya blood pressure ni jadi dalam keadaan yang reading yang sesuai, yang baik, dan menyebabkan badan kita jadi calm. So mudah sikit nak tidur. Sebab kadang-kadang orang yang suka nak tidur ni salah satunya disebabkan oleh dia orang yang terlalu banyak berfikir dan juga dia punya degupan jantung sangat irregular. So menyebabkan bila irregular ni kita punya lebih kurang macam kita punya energi ni tak berapa nak betul sangat lah. So dia susah sikit nak tidur. And ada juga rakyat yang menunjukkan bahawa herba ni ada ability untuk cleankan kita punya toxic dalam kita punya darah. So ada orang claim misai kucing ni mampu untuk detox kita punya badan daripada darah kita yang darah kita biasanya mengandungi bahan-bahan kumuh ataupun bahan-bahan kotor, toksik lah maksudnya. So bahan-bahan kumuh ni kalau kita tak mampu nak keluarkan daripada kita punya
apa nama tu, sistem badan ataupun kita punya anggota badan. So toksik itu akan berkumpul. Bila berkumpul menyebabkan satu tempat yang terkumpul yang toksik ni, so dia akan mengacau lah. So bila dia kacau, nanti kan kita senang sakit. So insyaAllah bila kita amalkan mesin kucing ni, dia akan mampu untuk mengurangkan ataupun mengeluarkan toksik pada badan kita. Okey. Yang ini antara salah satu apa kita panggil, ciri-ciri yang famous lah untuk misai kucing, iaitu dia ada diuretic effect. So dia mengeluarkan air. Yang ini memang sangat-sangat famous. Kalau kita google ke apa, memang kebanyakannya selain daripada untuk kencing manis, dia orang akan cakap berkenaan dengan diuretic effect ni. Cuma dia belum ada apa nama, research yang betul-betul mendukung ataupun research yang betul-betul menyokong ataupun mendukung ataupun research yang menyokong atau betul mendukung berkenaan dengan kita punya mengamalkan misai kucing ni mampu untuk meningkatkan ataupun mampu meningkatkan fungsi ginjal atau buah pinggang kita ni. Okey, tapi dia memang ada mampu untuk ada fungsi diuretic effect tu sendirilah. So maksudnya kalau orang yang ada masalah kembang kaki, edema, so makan atau minum misai kucing ni, insya-Allah dia akan kurangkan kasih keluarlah air yang terkumpul ataupun terhimpun dekat kita punya badan ni. So dia pun juga ada, yalah, orang biasa kalau nak turunkan berat badan ni, dia orang cakap, oh saya ni gemuk air. So bolehlah saya ambil apa kita panggil, bahan-bahan atau barang-barang yang ada diuretic effect ini untuk mengurangkan air saya dalam badan. Benda tu mungkin terjadi, tapi bagi saya macam gemuk air ni tak adalah betul-betul istilah gemuk air tu betul-betul terjadi, wallahualam lah. Cuma bagi saya kalau gemuk-gemuk air ni, sebab kita sebenarnya memerlukan air untuk kita berfungsi, fungsi badan kita ni berfungsi dengan baik. And kadang-kadang macam sukar nak nampak kita ni betul-betul gemuk air kalau betul-betul kita ada masalah edema. Maksudnya walaupun kita tak ada masalah buah pinggang, tapi kita juga ada masalah edema, atau mungkin kita ambil lebih air. Sebab bagi saya macam jarang-jarang berlaku orang tu minum air sampai berlebih-lebih, melainkan macam hari tu ada satu masa hari tu ada orang yang terpaksa admit dekat hospital, keluar dekat surat khabar kalau saya tak salah. Disebabkan dia minum air dalam berapa liter tak salah, 4, 5, 6 liter lebih kurang macam tu lah. Dia cakap kalau kat surat khabar tu, saya lupa nak tengok balik, tapi memang ada kat surat khabar tu yang dia minum air terlalu banyak yang menyebabkan dia punya buah pinggang rosak. Sebab sebenarnya kalau minum air bukan susah pun. Kita minum dalam 2-3 liter satu hari, insyaAllah cukup mencukupi. Ataupun nak cara lagi tepat, setiap kali kita buang air kecil, kita cuba lihat warna air kencing kita sendiri. Kalau kuning pekat ataupun terlalu kuning, still lagi tak macam jernih punya kuning, anda perlu tingkatkan minuman air anda. Kalau anda lihat bila anda buang air kecil, air kecil kita tu dah warna jernih, insyaAllah air yang kita minum dah mencukupi. Kalau terlalu putih pun maksudnya kita dah terlebih minum air lah. Dia kena ada sikit kuning dan jernih. Dia tak transparent sepenuhnya. Itu kalau kita nak tengok ataupun nak compare, nak lihat kita punya air kecil kita tu ataupun kita punya badan ni hydrated ataupun dehydrated. Sebab air ni kita tak boleh ambil terlalu banyak juga, sebab dia pun akan membebankan kita punya buah pinggang. Sebab badan kita ni walaupun 70% ni adalah air, tapi kita tak boleh lah minum air terlalu banyak. Sebab kita perlu ada tahap ataupun takat yang kita perlu berhenti. Okay. And Kak Bani pun ada share tadi, saya nampak antioksidan. Memang kalau nak tengok misai kucing, dia yang betul-betul proven ataupun strong, dia punya evidence ataupun in term of research berkenaan untuk diorang punya kelebihan adalah anti-inflammation dengan antioksidan. Yang ini betul-betul yang strong evidence base untuk kelebihan yang ada pada misai kucing ini sendirilah. Yang lain dia lagi sama-sama yang perlu lagi banyak research yang kita panggil yang betul-betul spesifik lah, especially spesifik untuk manusia, untuk nampakkan dia orang punya
significant improvement ataupun benefit in terms of therapeutic effect. Tapi yang macam Kak Bernicia tadi, antioksidan dengan anti-inflammation, insyaAllah yang ni yang sangat-sangat serang. So kalau antioksidan ni dia banyak skop lah. Kalau antioksidan ni memang banyak skop. Kalau dia daripada segi tahap kesihatan, daripada segi untuk kulit, daripada segi untuk sistem imunisasi badan kita, so dia banyak. Cuma dia ada 7 liter boleh pening. Kak Oja, yang ni 7 liter ni nak kasih letup badan agaknya. Ini melampau sangat kalau nak ambil 7 liter ni. Ikan pun kalah agaknya. Ikan pun tak mampu minum 7 liter satu hari. Waalaikumsalam Kak Marina, apa khabar? Okay. So yang pasal antioksidan dengan anti-inflammation ni, especially dengan anti-inflammation, dia pun ada kaitan dengan untuk detox badan kita lah. Sebab basically selain daripada toksik-toksik atau bahan kumuh yang ada pada salur darah kita, badan kita juga kemasukan free radical. Free radical ni basically a type of toxic yang wujud dalam badan kita, yang kita tak boleh biar dia banyak dalam badan. Kalau once dia banyak, dia accumulate dekat satu tempat badan kita, contohlah dia ada dekat kita punya muka, nanti dia akan memakan, contohlah dia akan makan sel-sel kulit muka kita dan menyebabkan kita punya muka mungkin ada jerawat ke, ataupun dia luka dan dia jadi nanah sebagai contoh, ataupun dekat kaki ke apa. Sebabnya kalau toksik ni ataupun toksik atau free radical ni terlalu tinggi, dia akan memakan kita punya badan dan menyebabkan badan kita jatuh sakit. Sama ada sakit tu mungkin daripada segi macam sakit demam sesama je ke, ataupun tak sakit-sakit yang berkaitan mungkin yang lebih teruk lah. Saya tak tahu nak cakap apa yang sesuai, tapi memang akan menyebabkan sakit-sakit yang lebih berbahaya. Ya betul Kak Yati dengan Kak Bani, minum air terlalu banyak ni memang tak boleh tak boleh memang sebenarnya minum air ni tak boleh terlalu banyak. Dia kena bersederhana. Kalau tu start dah lebih 7 liter, 6 liter pun sebenarnya banyak sangat ni. Sekejap, saya ambil 1 liter je. Sekejap 25 darab 70. Sebab dalam 25 ml saja untuk 1 kg berat badan kita, yang paling mudah nak kira lah. So kalau contoh 25 ml ataupun 30 ml dalam kita punya berat badan pun berapa? Kalau 70 berat badan dalam dekat 1700 ataupun 1.7 liter. Tak banyak pun. So kalau contoh anda ni memang mungkinlah sekarang ni cuaca panas sebagai contoh, so kita boleh minum air lebih. Lagi kalau anda bekerja di luar. So tak ada masalah. Tapi kalau nak lebih tepat, guna cara saya cakap tadi. Setiap kali kita buang air kecil, kita cuba lihat atau kita cuba monitor kita punya apa yang kita keluarkan. Sebab kalau kami dietitian di hospital, biasanya kalau kita monitor pesakit-pesakit di ICU, kita tak nak pesakit tu dehydrated. Sebab dia orang pun, kalau contoh pesakit di ICU, biasanya dia orang kita dah bagi sistem pernafasan begini, yang dia orang koma ke apa, biasanya dia orang akan minum pakai rice tube, ataupun tube tu. Kita tak tahu macam mana ataupun berapa banyak air yang dia orang keluarkan, ataupun sebab dia orang pun tak akan bagi tanda, sebab benda tu semua akan keluar melalui tube-tube yang kita dah pasang kat pesakit tersebut. So bagaimana ataupun macam mana kami sebagai dietitian untuk monitor dia orang punya water in water out, untuk kita orang plan menu, bukan menu sebenarnya, regime susu untuk mereka, dan pastikan badan dia orang sentiasa hydrated. Kita orang akan tengok nilai air yang keluar, maksudnya urine yang keluar daripada bag. Biasa ada bag karton kat tepi tu lah kan. Bag putih tu kita check berapa liter tu satu hari keluar. Okay, kita akan balancekan dengan air yang masuk. So kita akan tengok kalau benda tu negatif, maksudnya kita orang terpaksa tambah. Sebab kadang negatif ni mungkin disebabkan dia ada tiba-tiba terbatuk masa walaupun dia orang kamar, kadang dia orang ada batuk dan menyebabkan benda tu terkeluar, dia orang muntah ke apa semasa nurse tolong masukkan susu tu, mungkin benda tu terkeluar balik masa dia flush out tu, ada tak boleh masuk. So kita kena tengok benda lah tu. So kita boleh guna konsep yang sama untuk kita dekat orang yang sedar ni sendiri. Tak adalah nak saya suruh anda pergi timbang ataupun ukur apa benda yang anda keluarkan, cuma just monitor pada segi warna air tu sendiri. Itu adalah benda paling tepat sekali. So kadang-kadang walaupun kita kira ikut macam berat badan tadi 25 ml per 1 kg, tapi kadang-kadang tak cukup, sebab kadang-kadang dia impact ada efek pada environment.
terlalu panas ke terlalu sejuk, mungkin itu memberi impact lah. Okey, so tadi antioksidan, apa lagi saya nak tengok? Okey, macam tadi ada anti-inflammation. Selain daripada untuk membuang toksik, ada juga artikel-artikel yang mengatakan misai kucing ni mampu untuk mengurangkan swollen ataupun bengkak yang ada kepada orang-orang yang ada masalah arthritis. Biasanya diorang ada, sebab arthritis ni diorang ada selalu ada swollen-swollen ni ataupun keradangan lah bahasa Melayunya. Keradangan tu muncul ataupun wujud disebabkan ada inflammation ataupun ada benda yang menyocok ataupun menyebabkan kita rasa sakit. So bila sakit ni akan ada inflammation lah. So bila antioksidan ataupun anti-inflammatory properties yang wujud pada misai kucing ni mampu untuk mengawal ataupun mengurangkan swollen ataupun sakit yang wujud pada orang yang ada masalah arthritis itu sendiri. Cuma yang ini tak berapa nak strong lagi evidence. Cuma ini antara kelebihan-kelebihan yang ada pada misai kucing, yang insya-Allah tak ada salahnya untuk kita amalkan. Sebabnya kalau tengok berbalik pada Mahdi punya resi pun dia memang ada senarkan perkara ini semua. So tak ada masalah untuk kita amalkan sebagai satu usaha kita untuk menjaga kesihatan. Sebab benda ni adalah herba biasa yang kita boleh amalkan selagi benda tu diproses ataupun dihasilkan dengan cara yang betul, benda tak akan memberi masalah pada diri kita. Okey. So sebenarnya saya target nak lepas setengah jam je. Rupanya saya memang ada sikit sampai lebih setengah jam je. Okey. Sebab hari ni saya nak cerita just berkenaan dengan kelebihan yang ada pada misai kucing saja. Kenapa saya cerita tu, macam saya cakap tadi lah, sebenarnya misai kucing ni adalah salah satu bahan ataupun ingredient yang insya-Allah wujud pada kita punya produk baru yang telah diberi nama hari ni. Nama dia, kejap saya lupa, ada orang beri salam, saya tak menjawab. Waalaikumsalam Cik Anjang Ahi. Apa khabar? Maaf lah ya, tak perasan anda ada komen di situ. Okey. Kita punya produk baru tu dah diberi namanya adalah GABA Fit Tox. GABA Fit Tox. GABA Fit Tox Tea. So fit tu maksudnya sihat lah. So dia kenapa kita ambil perkataan fit tu, sebabnya kita nak bukan semata-mata untuk kita macam kat luar terlalu banyak produk-produk yang menjurus pada slimming tea. Yang orang cakap minum je lepas seminggu kurus. Kita tak ada macam tu. Sebabnya kenapa? Kita bukan produk-produk yang betul-betul yang claim macam mana nak cakap overclaim tu, wallahualam. Kalau rezeki betul dia orang produk mereka macam itu, alhamdulillah lah. Cuma yang produk kita ni yang betul-betul memberi ataupun meningkatkan fungsi badan kita supaya dalam keadaan yang sihat walafiat dan ada efek-efek lain. Kalau contoh daripada fokus pada kita punya misai kucing, adalah bagus untuk kita punya usus, mampu untuk mengawal selera makan kita, mampu untuk meningkatkan ataupun mengurangkan punya blood sugar level bagi orang yang ada masalah kencing manis. So kita akan jadi lebih fit. That's why kita punya nama produk tu Fit Tox, Detox lah. Detox ni saya cakap tadi, kita punya misai kucing sendiri ada fungsi-fungsi detox, mampu untuk mengeluarkan toksik-toksik yang ada pada kita saudara, dibawa keluar supaya badan kita tak terlalu banyak toksik. Sebab toksik banyak dalam badan kita pun tak baik, tak bagus. Lagi-lagi orang-orang yang tak reti nak keluarkan peluh ni ataupun kilang peluh dia kurang banyak, so dia tak boleh, sistem perkumuhan dia tak berapa cantik, so dia tak mampu nak keluarkan dia orang punya toksik yang dah wujud dekat dia orang punya badan ni. Dan satu lagi sebenarnya misai kucing ni tinggi dengan potasium tau. Kalau tengok sebenarnya selain daripada bahan-bahan flavonoid dengan ada compound yang lain, dia pun tinggi dengan potasium. Yang potasium tu ada kaitannya untuk lucid tu semua sebenarnya. So itu antara kelebihan yang ada pada kita punya yang ada pada misai kucing ni sebenarnya. Okay, kalau saya buat ringkasan ataupun rumusan kembali, misai kucing ni adalah bagus untuk orang yang ada kencing manis, and bagus untuk orang yang ada masalah darah tinggi sebab dia akan mampu untuk regulate balik. Bagus untuk orang yang cuba untuk mengawal selera makan, especially orang-orang yang ada masalah ataupun orang-orang yang jenis makan ikut emosi,
InsyaAllah anda boleh cuba. Sebabnya dia akan balancekan balik hormon kita supaya hormon yang trigger kita rasa kenyang tu dia lebih sensitif. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia mampu untuk menjaga kesihatan usus kita, and dia ada anti-microbe dengan anti-fungal punya function. 5 ke 6, dia ada diuretic effect. Yang ketujuh adalah anti-inflammation dengan antioxidant. Ini antara kelebihan yang wujud pada misai kucing, dan insyaAllah kita akan ambil sedikit ataupun kita akan gunakan sedikit misai kucing ni masuk sekali dalam kita punya tea. Dan tea itu sendiri, bila kita amalkan benda yang baik ataupun barang-barang yang baik, ingredient yang baik kita makan hari-hari, insyaAllah dia akan menjadikan diri kita lebih fit. Selain daripada kita amalkan makanan yang sihat, kita ambil sikit herba-herba yang ada fungsi ataupun kelebihan, good ingredient, antioxidant, bukan active ingredient. Tu ayat sebenarnya, active ingredient yang sangat-sangat bagus, jadi kita boleh serap masuk dalam badan. InsyaAllah kita akan nampak ataupun kita akan jadi lebih fit. Okay, so kalau anda ada yang tertanya-tanya mungkin selepas dengar saya punya ni, anda terfikir bila produk kita ni akan sampai. Saya pun tak ada kata putus ataupun tarikh akhir. Cuma dia yang saya boleh cakap, anda hanya perlu tunggu. InsyaAllah dalam masa dekat ini kita cuba secepat mungkin untuk usahakan bawakan kita punya Gabat Fit Talks Tea. Susah sangat sebut laju, nanti dia lain. Dia macam bunyi dia. So saya sebut satu-satu. So insyaAllah benda tu akan kita bawakan secepat mungkin lah. So bagi kita dah ada option lah, sama ada kita nak minum kita boleh minum kita punya GABA tu during exercise ataupun before exercise. Seperti saya, kita boleh minum kita punya tea ni lepas ni, before kita punya largest meal. Rasa-rasa makanan mungkin waktu makan kita dalam seharian kita rasa tak susah nak kontrol makan, so kita boleh ambil tea kita ni bancuh je. Bak kata Encik Azlan, and kami pun sini dah cuba, benda ni sangat mudah untuk kita buat. Sebabnya anda tak perlu pun nak guna air panas je ke, dapat air sejuk je ke, apa jenis air pun anda boleh guna. Just letak dalam air, godek-godek dah terus minum. Kalau campur air sejuk, insyaAllah sedap. Lagi sedap lah, sebab saya pun tak suka minum panas sangat. So kalau ada yang suka air panas, tak ada masalah lah, anda boleh buat. Sebab dua-dua dia boleh lah. Maksudnya dia sesuai untuk digunakan lah, untuk dalam minum air panas ataupun air sejuk. So saya rasa sampai sini saja untuk saya punya sharing. Macam biasalah, saya memberi ruang dan peluang untuk anda bertanya. Waalaikumsalam Aznik. Ada siapa-siapa yang ingin bertanya soalan? Ada juga sebenarnya artikel ataupun kajian yang menyatakan bila kita ambil misai kucing ni, dia akan mampu untuk meningkatkan fungsi liver kita. Kalau macam mana dia buat tu, dia mampu untuk mengurangkan kalau kita buat blood test, kita ada liver profile punya bacaan. So dia mampu untuk meningkatkan bacaan tu supaya dalam keadaan sini dia punya result. Kalau kita buat blood test tu, yang blood test punya profile insyaAllah akan jadi lebih normal. AST, ALT, bagi satu lagi ada 3. Tapi dia akan menyebabkan kita punya serum ALT, AST tu dia akan meningkat jadi normal lah. Itu antara kelebihan yang ada pada misai kucing. Sebab kalau Chinese lah, daripada Chinese punya pandangan, kalau orang nak turunkan berat badan, diorang pun kena jaga ataupun pastikan liver diorang kuat. Sebab bagi Chinese, liver tu adalah satu tempat yang penting untuk yang memainkan peranan untuk turunkan berat badan. Tapi sebenarnya kalau nak berbalik pada western ataupun barat punya pandangan, bukan pandangan lah, ajaran, liver tu selain daripada untuk fungsi hormon, dia juga ada kaitan dengan fungsi untuk menghasilkan kita punya enzim, untuk mencernakan kita punya karbohidrat, fat dengan protein, untuk store kita punya protein dan juga kita punya karbohidrat tu sendiri. So kalau kita punya liver pun tak berapa nak sihat, kita nak turunkan berat badan pun agak payah. So banyak sangat berkaitan daripada macam semalam saya cerita pasal kepentingan nak jaga usus.
Yang ini pun saya cerita sikit berkenaan dengan kepentingan nak jaga kita punya liver. Sebab badan kita ni dia complicated. Tapi dia saling membantu each other. So kalau kita tak jaga setiap partition ataupun setiap part yang wujud pada badan kita ni, memang badan kita punya badan ni jadi sluggish dan susah nak bergerak ataupun berfungsi dengan baik lah. So kita kena jaga diri kita, especially anda yang ada mengamalkan ataupun ambil benda-benda yang ada tobacco punya base. Biasanya kita akan membebankan kita punya liver, sebabnya liver kita yang akan sedut ataupun liver kita yang akan filter dia punya tar ataupun karsinogen yang wujud pada kita punya tobacco lah. So basically orang-orang tu yang kadang-kadang ada masalah sikit untuk proses untuk digest makanan. Tapi walaupun kat luar kebanyakan orang yang ada ambil tobacco ni kadang-kadang lebih kurus. Saya cakap aku tak ada masalah, tak ada apa-apa masalah untuk metabolism pun. Tapi itu nak rezeki orang lah. Cuma kita tak tahu apa yang berlaku kat dalam kan. Ini daripada segi saintifiknya macam gitulah. Daripada luarannya wallahualam lah. Rezeki kita kalau luarannya cantik, tapi kalau kita tak jaga ataupun kita tak atasi, tu kita punya hal lah. Kita punya hal dan kita punya family hal lah. Sebabnya kalau kita jatuh sakit nanti, family kita juga yang merana lah. So kalau anda sayang diri, bukan sayang diri sendiri lah. Kalau anda sayang family anda rasa tak nak menyusahkan mereka di kemudian hari, startlah daripada sekarang untuk jaga diri kita. Sebabnya memang mungkin kalau kita fikir cakap tak perlulah benda ni, aku sihat lagi. Memang di luarnya kita sihat, kita tak tahu dalamnya macam mana. Macam saya sendiri, saya berisiko tinggi sebenarnya untuk kena kencing manis dan juga ada risiko nak kena colon cancer. Sebab arwah nenek saya meninggal pada tahun lepas, tak tahun ni. Masa PKP yang first awal hari tu, disebabkan ada kaitan dengan colon cancer. So orang-orang yang ada family history yang ada colon cancer macam saya share sebelum ni, kami family ada risiko tinggi nak kena. Walaupun nenek saya dia dikategorikan orang yang kena disebabkan faktor umur. Bukan disebabkan ada wallahualam lah, dia ada kanser sel ke apa. Sebabnya macam mana arwah nenek saya kena ni disebabkan dia punya kanser sel daripada, saya lupa dia start kat bahagian mana, tapi memang satu tempat yang lain lah. So dia dah merebak yang menyebabkan ke bahagian bawah. So dia merebak ke bahagian bahagian kolon lah sendiri. So colon cancer ni adalah satu kanser yang memang sebenarnya makin dia punya rate tu makin meningkat lah. Kalau kita tengok tahun 2020 yang saya check dekat WHO, itu adalah nombor 2 ranking dia selepas saya dah padam. Ada nombor 1 saya dah tulis dekat dia punya artikel saya tadi. Yang itu nombor 2. Yang first tadi saya lupa penyakit apa. Yang ketiga adalah lung cancer. Yang kedua adalah colorectal cancer. Itu kat Malaysia. Kat dunia pun colorectal cancer adalah jenis kanser yang ketiga yang membunuh. So kita kena jaga ataupun kena tengok kesedaran kita dengan pelbagai jenis penyakit yang wujud ataupun yang sekarang ni tengah berlegar-legar lah di sekitar kita, especially dengan COVID-19 ni yang masih lagi tak habis-habis. So kita kena jaga diri kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi nak jaga ataupun nak memperdulikan diri kita. Okey, tadi saya cakap saya nak berhenti, tapi tiba saya pasti lagi kat sini. Okey, ada tak siapa-siapa nak memberi atau nak mengutarakan soalan? Sebabnya insya-Allah saya punya sharing ni dah settle. So harapnya saya punya sharing pada petang ni memberi input yang barulah ataupun satu revision pada anda semua. And terima kasih kepada anda semua yang sudi join saya punya live session pada petang ni. And insyaAllah benda ni ataupun perkara ni misal kucing ni anda boleh dapat dengan kami lepas ni once kita punya tea tu muncul. So tak perlu susah nak cari kat mana. Beli je dekat MXB dan anda boleh war-warkan pada orang lain di luar sana. Dan kita ada satu lagi produk baru yang sangat-sangat bagus untuk kita amalkan untuk kesihatan kita. Okey. Segala benda yang baik tu semua memang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, and benda yang kurang tu macam biasa alamak.
Waalaikumsalam Kak Yong. Dah sampai kat mana tu Kak Yong? Saya baru nak mengundur diri Kak Yong masuk. Okey. And benda yang kurang itu semua datang daripada kelemahan saya. Saya minta ampun dan maaf, and harapnya alhamdulillah Kak Yong. Okey, Kak Yong dah rasa tadi. Nak tanya lebih apa rasanya, nanti jagi boleh DM Kak Yong. Kak Yong dah rasa. Dia boleh share apa rasa dia. Alhamdulillah. Selamat sampai Kak Yong kita. Okay, so terima kasih semua kerana sudi mendengar saya punya celotehan petang ini, and insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mungkin saya akan live hari Jumaat lah. InsyaAllah hari Jumaat. Sebab Isnin Rabu kami kena keluar. InsyaAllah Jumaat saya muncul kembali. Saya akan berikan satu topik lagi yang saya boleh bawakan. Okay, alhamdulillah rasa muda. InsyaAllah semua orang boleh rasa lepas ni. Okay, so anda boleh tunggu. Kita akan cuba bawakan secepat mungkin. Okay, assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Bye.